العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang mulia ini kami memohon kepadamu, kurniakanlah kepada kami hidayah petunjukmu, agar setiap pekerjaan kami di tabung haji pada hari ini sentiasa diredai olehmu, ya Allah. Hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan di kalangan kami. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana kathiran fabarik li fih. Ya Allah, jadikanlah pagi ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkatan, pintu kesabaran dan kekuatan, pintu kesihatan dan keselamatan, agar kami mampu bekerja dan berkhidmat dengan cemerlang dalam membangunkan tabung haji dan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah diri kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kasih sayang, dan muliakanlah diri kami dengan ketakwaan. Allahumma ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna jami'an. Seterusnya berikut adalah pengumuman daripada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Tabung Haji ingin menarik perhatian semua anggota untuk terus mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran tempat kerja bagi mencegah penularan wabak coronavirus. Antara langkah-langkah yang disarankan adalah seperti berikut. Yang pertama, mewajibkan anggota sentiasa memakai pelitup muka seperti mana arahan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, jika sekiranya ada anggota ataupun ahli keluarga yang bergejala ataupun berisiko, sila dapatkan rawatan serta-merta dan maklumkan kepada ketua jabatan dengan segera. Yang ketiga, sentiasa mengamalkan etika batuk yang betul, tutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk ataupun bersin, kemudian basuh tangan dengan serta-merta. Yang keempat, sentiasa mengamalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ataupun hand sanitizer. Yang kelima, amalkan penjarakan fizikal dan elakkan tempat 3S, yakni sesak, sempit dan sembang dekat. Yang keenam, mengimbas QR kod MySejahtera di lobi dan pintu masuk pejabat masing-masing. Dan yang ketujuh, elakkanlah bersentuhan, termasuk melagakan anggota badan ketika bersua. Hanya letakkan tangan di dada tanda hormat sebagai pengganti salam. Bersama-samalah kita berdoa agar kita semua sentiasa dilindungi daripada wabak ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang dimuliakan lagi dikasihi Puan Rina Syarif, Ketua Jabatan Modal Insan Tabung Haji, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam program bacaan Yasin mingguan kita secara dalam talian. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kafiat bacaan Yasin pada pagi ini, insya-Allah kita mulakan bacaan Yasin kita dengan istighfar sebanyak 3 kali, memohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Yang ketiga, selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali. Dan seterusnya bacaan surah Yasin dan diakhiri dengan bacaan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan bacaan Yasin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 daripada kita, dan kita panjangkan juga kepada arwah-arwah yang mendahului kita, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تلحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في هرز لطفك المسون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah majlis bacaan Yasin kita pada pagi ini. InsyaAllah bagi program berikutnya saya dengan segala hormatnya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Syafiq bin Haji Syawal bagi meneruskan program seterusnya dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Wan Hassan Hilmi bin Wan Husin selaku pengendali majlis bacaan Yasin dan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran pada pagi Jumaat ini membawa satu keberkatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan rahmat Allah, dan yang paling penting kita nak minta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sentiasa insya-Allah. Jadi alhamdulillah lebih dahulu saya nak mengalu-alukan barisan pengurusan kanan tabung haji yang turut serta pada pagi ini, yang saya hormati juga yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar bin Surid
Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan JAKIM yang turut bersama dengan kita pada pagi ini bagi sesi tausiah pagi bersama penceramah jemputan siri yang ke-44. Alhamdulillah dah masuki siri 44 dah, kita bermakna dah 44 minggu kita bersama terus istiqamah di pagi Jumaat. Tidak dilupakan juga kepada barisan pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri, ayahanda dan bonda, pesara-pesara tabung haji yang turut berada bersama pada hari ini. Saya lihat di layar skrin ada Tuan Haji Jawahir Ismail, pesara tabung haji turut bersama kita. Terima kasih Tuan Haji. Seterusnya yang tidak lupakan yang saya kasihi juga kepada semua warga tabung haji yang dirahmati Allah dan penonton-penonton yang bersama dengan kita, sama ada di rangkaian MS Team dan juga di YouTube Tabung Haji Driving Career. Kita turut bersiaran di YouTube dan ada juga di Facebook Live Masjid dan Surau Tabung Haji. Alhamdulillah pada pagi ini kita cukup bertuah kerana kita menerima jemputan kita, iaitu yang berusaha Tuan Haji, yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surid yang merupakan penolong pengarah, ketua penolong pengarah di bahagian pendidikan JAKIM. InsyaAllah pada pagi ini yang berusaha doktor akan berkongsi dengan kita bersempena dengan bulan kaunseling tabung haji. Bila masuk bulan Oktober, bulan kaunseling tabung haji, hari ini doktor akan bersama kita akan mengulas tajuk tentang psycho-spiritual first aid. Jadi sebelum kita nak bagi laluan ni, saya nak cari dulu di mana doktor kita ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada nampak tak? Ada doktor, alhamdulillah. Apa khabar doktor pagi ni, sihat? Alhamdulillah, hari Jumaat berkat. Jumaat berkat Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah doktor. Doktor, izinkan saya untuk mulakan dulu. Saya nak perkenalkan doktor dulu, boleh ke? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah doktor. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang saya sebut tadi, insya-Allah pada pagi ini yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar akan berkongsi dengan kita tentang satu tajuk, iaitu psycho-spiritual first aid. Kita dengar tajuk first aid tu macam kita pernah dengar perkataan first aid ni. Biasa kita tahu kat pejabat kita ada first aid kit atau first aid box. Tapi hari ni kita dengar tajuk psycho-spiritual first aid. Mungkin alat bantuan untuk psikoterapi kita. Jadi seketik pengenalan secara ringkas, yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar ni merupakan ketua penolong pengarah di bahagian pendidikan JAKIM. Beliau juga seorang orang kata kaunselor berdaftar dengan JPA, dan beliau juga merupakan terapis KSK Care Center di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dan beliau bergiat aktiflah dalam bersama-sama unit kaunseling di peringkat JPA untuk membantu menaikkan semangat khususnya rakyat Malaysia dalam berhadapan pandemik COVID-19 ini. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya menjemput dan silakan yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surid untuk berkongsi ilmu dengan kita, tausiah pagi pada pagi ini dengan tajuk psycho-spiritual first aid. Tanpa melengahkan masa, persilakan yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala amma ba'du. Terima kasih saudara moderator. Yang saya muliakan, yang berbahagia Puan Rina Sharif, Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji, Barisan Pengurusan Kanan Tabung Haji dan Jabatan Modal Insan Tabung Haji, pengarah-pengarah negeri, pesara-pesara tabung haji, pesara pun masih nak join, alhamdulillah, terima kasih banyak dan semua anggota tabung haji, seterusnya para penonton yang bersama pada pagi ini, di pagi hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat. Majlis pun majlis mulia, majlis ilmu yang disebutkan sebagai majlis tausiah. Tadi
ada bacaan Yasin. Katanya ni pun dah yang ke-40 berapa tadi? 41? 44 doktor. Oh, 44. Alhamdulillah. Jarang ni jabatan kerajaan dia nak buat majlis begitu rupa baca Yasin, ada tausiah Alhamdulillah. Sesuailah tabung haji sebagai salah satu agensi Islam di bawah Menteri Agama. Saya JAKIM JAKIM pun agensi Islam sama di bawah Menteri Agama yang berhormat Tuan Haji Idris Ahmad So memang kami di JAKIM pun hari Jumaat adalah majlis yang seumpamanya. Bersempena bulan kaunseling yang sedang diadakan sekarang ni dengan pelbagai tema yang dibawa ada yang membawa tema kesejahteraan, psikologi dan spiritual dan macam-macam lah Dan inilah bulan yang dikhususkan untuk agensi kerajaan melalui jabatan-jabatan atau sebagainya mengadakan gerakan untuk mempromosikan cara hidup yang boleh membawa kesejahteraan kepada kehidupan kita keseluruhannya kalau dikaitkan dengan kaunseling ini dia mau kepada hal-hal yang berkaitan dengan psikologi dan juga spiritual. Jadi hari ini tajuk yang akan saya sampaikan mungkin lanjutan daripada yang sebelum ni lah. Saya dimaklumkan sebelum ni ada Doktor, tak apa dengar suara doktor. Minta maaf doktor. Keluar, suara doktor tak keluar. Mungkin ada gangguan teknikal ataupun line di tempat doktor mungkin. Tak keluar lagi doktor suara. Okey, Tuan Haji, Puan Hajah sekalian, mungkin ada gangguan teknikal. Okey, sedikit makluman, insya-Allah di penghujung rancangan kita nanti kami akan siarkan soalan kuis terkumpul. Jadi mohon izin Tuan-tuan Haji, Puan Hajah untuk terus menonton rancangan kami. Insya-Allah kuis terkumpul ini akan berlangsung di semua acara yang dianjurkan oleh pihak kaunseling ataupun pihak Jabatan Modal Insan, insya-Allah. Jadi sebelum kita tunggu kemasukan kembali doktor, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan. Inilah dia kekangan apabila kita mengadakan dalam talian. InsyaAllah kita doakan yang terbaik hari Jumaat yang barakah ini. Mudah-mudahan ada satu kebaikan yang terbaik untuk kita semua. InsyaAllah kita masih menanti doktor untuk masuk kembali ke dalam talian kita. Kita menantikan doktor untuk masuk kembali sekejap ya. Hello. Okey doktor. Okey, alhamdulillah doktor dah masuk kembali. Silakan doktor, kita teruskan kembali. Minta maaflah kadang talian ni. Dalam talian Jabatan doktor. kerajaan ni sebab semua meeting guna talian yang di bangunan ni. Kalau di JAKIM ni kita ada 4 blok. Ini yang salah ni. Bimbang sangat. Mungkin semua dah start meeting ni. Ya.
Baik doktor, boleh kita teruskan kembali doktor, silakan. Okey. Ya, seadanya lah ya hari ini. Tajuk yang kita bincangkan mengenai PFA ni, First Aid Psychology. Cuma biasa seperti yang disebut oleh moderator tadi, First Aid ni yang ada First Aid Kit yang berbentuk fizikal lah, ubat-ubatan, kalau anak terluka, ada plaster, ataupun keperluan-keperluan yang biasa diadakan di pejabat, di rumah, untuk bantuan-bantuan segera, yang kalau melibatkan kecederaan fizikal dan seumpamanya. Jarang untuk kita menyiapkan apa yang disebut sebagai first aid psychology ini. Sedangkan dari segi sakit ni, untuk manusia ni kadang-kadang sifatnya fizikal. Tapi yang penting juga ialah hal yang berkaitan tentang psikologi ataupun hal-hal dalaman, spiritual ini. Lebih-lebih lagi terutamanya ialah ketika pandemik sekarang ini. Ini yang kita merasakan penting sangat tajuk seperti ini dibincangkan. Jadi bantuan ataupun first aid psikologi, kaedah spiritual, psikospiritual ini adalah satu pendekatan baru dalam rawatan. Sebab kalau tuan-tuan perhati tengok rawatan yang berlaku di hospital, di pusat-pusat rawatan, tak kira hospital kerajaan atau swasta, mereka banyak menekankan aspek yang bersifat biological, social, psychological. Tapi dia terhenti apa yang dikata spiritual. So elemennya yang banyak berlaku adalah 3 saja. Biological, social, psychological, di situ. Jadi kita sedang mengusahakan, kita di JAKIM sedang mengusahakan apa yang disebut sebagai pendekatan spiritual. Yang elemennya kita sebut sebagai psikospiritual ini. Cuba next, terus dia, kalau boleh ditayangkan dia punya alat bantu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang ada keperluan untuk waktu ini tentang perkara PFA, psychological spiritual ini. Kita tak nak tiba-tiba ada jiran kita bunuh diri di masa musim COVID yang terbaru yang sedang berlaku sekarang, yang mungkin akan bertukar dari pandemik kepada endemik. Peningkatan bunuh diri meningkat. Yang kita bimbang peningkatan ini akan berterusan, walaupun mungkin kita mengharapkan bukan begitu. Tapi kerana tekanan, cabaran hidup musim pandemik yang ada di buang kerja, tidak ada pendapatan, alhamdulillah sekarang kelonggaran untuk bergerak dah ada, rentah daerah, rentah negeri, mungkin stres itu dah mula turun, Yang sebelum ini terkurung, ramai yang terkurung, dan anak-anak yang biasa bebas, sekolah tak belajar, dia tak boleh pergi universiti, belajar secara online, guru pun banyak yang stres sekarang, lebih-lebih lagi guru-guru yang senior, yang terpaksa mengajar online, yang semua menggunakan teknologi, sedangkan kemahiran tentang teknologi ini dikurang, stres. Makanya banyak yang timbul, bukan melibatkan satu individu. Dia bergerak dari satu individu kepada 2 individu, sampai beratus individu, beribu individu, berjuta individu, dari satu keluarga ke suatu keluarga. Tidak berlaku pada diri kita, pada jiran kita, tidak berlaku pada ahli keluarga kita, rakan-rakan sepejabat kita. So penting sangatnya apa yang dikatakan sokong bantu para kaunselor, para sekretaris menyebarkan ilmu ini. Saya sebenarnya pernah dipanggil oleh pihak kementerian berkaitan apa yang perlu dibuat untuk menghadapi suasana seperti ini. Saya pun mencadangkan saya kata
10,000 kaunselor berdaftar di bawah lembaga kaunselor perlu digerakkan secara aktif. Paling tidak mereka ini ada kena keluar di radio ataupun di TV untuk yang memberikan pandangan-pandangan berkaitan kesihatan mental ini. Ya, alhamdulillah saya perasan di TV1 ada secara bergilir kaunselor-kaunselor yang berdaftar di lembaga kaunselor itu keluar di TV menceritakan ya ketika untuk menghadapi pandemik ya, banyaklah perkara yang dikupas ya. Cuma saya tak pastilah tentang PFA ini. Ya. Cuma PFA ini menawarkan satu keperluan biar kalau boleh semua orang tahu apa yang perlu dibuat. Ya, dia boleh trace dah, dia nampak dah paling tidak anak kita dalam keadaan macam mana. Ya, sebagai contoh ya, kadang-kadang kita tak perasan anak kita ni pun mungkin dah ada sikit-sikit menghadapi masalah tekanan. Ya, tapi sebab kita tidak ada knowledge tentang perkara itu, kita menganggap biasa saja. Dan kalau keadaan ini terbiar dan dibiarkan tanpa ada orang kata kesedaran daripada kita untuk mengetahui tanda-tanda ya yang dikatakan anak-anak sudah kena atau sebagainya ini, ya maka tiba-tiba je kadang-kadang dia berlaku sesuatu yang tidak baik yang berkaitan tentang kesihatan mental terhadap ahli keluarga kita termasuk anak kita. Ya, dalam keadaan sekarang ini musim gadget yang dikatakan budak-budak ketagihan gadget ya, bangkit tidur, nak tidur, ya yang kecil-kecil berebut dengan mak ya. Nakkan telefon dia sambut mak balik kerja, bukan nak sambut kerana seronok tengok mak balik kerja ya, dia terus buka beg ya. Yang nak dia cari handphone. Itu ciri-ciri ketagihan lah ya yang cukup membimbangkan ya. Nampak mula-mula ketagihan nak ambil handphone ya, tapi sampai satu tahap ya anak-anak kecil ya, yang 5 tahun 4 tahun ya dah ketagihan ni, kalau tak diberi tantrum dia mengamuk dia ya. So ini kalau dibiarkan dia akan memberi kesan ya kepada kesihatan mental anak-anak kita. Okey, itu satu contoh yang saya nak gambarkan betapa pentingnya PFA ini diketahui oleh semua orang. Ya, bukan kaunselor atau pegawai-pegawai runding cara yang berlesen, bertauliah, ada training, tapi secara umum kita kena tahu. Itulah pengenalan sebagai apa yang dikatakan keperluan first aid psychological yang dalam konteks ini disebut sebagai keperluan untuk di sudut psikospiritual sendiri. Next ya. So hakikat kehidupan ini tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, ya Allah Subhanahu wa taala sebut ya, hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup memadai manusia mengatakan kami telah beriman ya, lalu mereka tidak akan diuji. Lepas tu dalam Al-Quran juga disebut dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang menciptakan kehidupan yang daripada tiada, asalnya kita tiada ya, diadakan hidup di alam roh ya, maka di alam roh kita dipindahkan ke alam bumi melalui satu bentuk kelahiran. Jadi kelahiran ini dari hidup dengan umur yang tertentu di muka bumi ini, untuk apa Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Adalah untuk diuji di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalannya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut memang jelas hidup ini adalah tes ataupun ujian. Ya, makanya kalau kita katakan hidup itu adalah ujian, maka benar ada sebahagian daripada kita akan diuji dengan pelbagai ujian ataupun cubaan yang pelbagai. Antaranya ialah perasaan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan sebagainya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya pelbagai ujian itu adalah hakikat kehidupan yang mesti kita kena ketahui. Seorang Muslim yang tahu bahawa hidup ini adalah ujian, dia akan ready. Dia akan ready. Maksudnya memang tak masa muda diuji, mungkin masa tua. Tak diuji dalam bentuk sakit, mungkin diuji dalam bentuk kesenangan. Kesenangan pun juga adalah ujian. Cuma sama ada kita menjadi hamba yang bersyukur ataupun tidak. Wala in sakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, ingat kalau tak, ya kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat, tapi kalau kita lupa Tuhan, ya, hari Jumaat yang sepatutnya hari ibadah bagi orang Islam, kita buat biasa macam tidak ada apa-apa. Ya, berlalu Jumaat begitu saja, selawat pada Nabi pun tidak ada peningkatan ibadah. Ya, dalam seminggu, walaupun seminggu hari Jumaat itu adalah majlis waktu yang terbaik untuk meningkatkan ibadah. Tak perlu tunggu Ramadan, tapi hidup kita biasa saja. Dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hidup senang lenang, yang dianggap bukan ujian. Ya, dia menganggap ujian itu hanya apabila ditimpa musibah. Ya, akhirnya Allah Ta'ala tukarkan ujian yang dikata ujian kesenangan tadi dengan ujian musibah. Jadi kalau ada orang tanya pada saya apa yang berlaku di seluruh dunia, ya, termasuk Malaysia, ya, termasuk terkenalah ya di Korea kita, di taman kita, ahli keluarga kita ada yang kena COVID dan sebagainya. Ya, saya ya berani kata bukan ini fenomena biasa berlaku 100 tahun. Ya, maka saya kata ini antara peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul ya, yang kadang Allah Taala katakan akan didatangkan musibah ya dalam bentuk kesakitan, ya dalam bentuk ketakutan. Ya, cita-cita yang berkaitan dengan kesakitan, ketakutan, al-khauf, wal-ju', kelaparan dan sebagainya. Ini adalah musibah. Jadi zoharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Kerosakan di daratan dan di lautan yang berlaku yang menimpa manusia ini ya sebenarnya angkara daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Pasti kita kena ingat ya, kita bercakap hari Jumaat ya, sandaran kita ialah Al-Quran dan sunnah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ajaran Islam ya. Kita dengan tawaduk ya menerima bahawa apa yang berlaku sekarang ini ya adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Ya, sama ada mereka Muslim ataupun kafir. Jadi bagi kita orang Islam, kita tahu dalam hidup ini ada ujian. Sama ada ujian itu menimpa individu, ya, tapi kali ini secara berjamaah, beramai-ramai, berbilion manusia susah hati, resah, gelisah, ya, takut, ya, ada yang ambil jalan singkat, ya, tidak ya, mampu untuk menghadapi tekanan ya yang begitu rupa ya kesan daripada kesihatan pandemik ini, ya, yang ada yang hilang kerja dan sebagainya, terputus hubungan suami isteri berjauhan ya kerana tak dibenarkan rentas daerah dan rentas negeri. Ya, akhirnya ramai yang mengambil jalan-jalan nekat seperti bunuh diri. Yang tak bunuh diri pun ya dia menghadapi tekanan-tekanan ya, seperti stres, depres, ya, anxiety ya dan pelbagailah. Doktor, sangkut lagi doktor. Hilang suara dah doktor. Okey, kita cuba masuk kembali. Inilah dia gangguan talian InsyaAllah kita cuba sekali lagi untuk masukkan kembali doktor. Jadi Tuan Haji pengajar sekalian, insyaAllah mohon bertenang seketika. InsyaAllah doktor dah kembali. Silakan doktor. Okey. Dengan apa yang berlaku sekarang ini kita perhatikan ialah itulah realiti, suka ataupun tidak, kalau betul lah dia akan ditukar menjadi endemik, maka apa yang sedang kita bincangkan ini memang satu ilmu yang sangat diperlukan. So be prepared in our mental bahawa kita akan menghadapi kenyataan hidup yang tidak sama daripada sebelum ini. Ya, tidak sama dah. Ya, kalau sebelum ini kita bebas, ya, nak ke mana-mana, ya. So kali ini kita sudah betul-betul berubah. Next, cuba kita tengok apa slide yang seterusnya yang kita ada. Ya. So, dalam membincangkan tentang perkara ini, antara persiapan yang penting sekali ialah ya, apa yang perlu kita ada kepada kita ialah hal-hal yang berkaitan dengan psikospiritual ini. Ya. Cuma kenapa ya, penting ilmu psikospiritual ini? Sebab
ilmu psikospiritual ini ataupun spiritual ini adalah asas kepada rawatan kekuatan kehidupan seseorang. So kuat seseorang itu bukan pada fizikal. Ini kata Rasulullah kata orang yang paling kuat itu ialah orang yang dapat menahan kemarahan. Tengok dimensi yang kata kuat menurut Islam apa dia orang yang dapat menahan marah. So cerita hal marah ini cerita-cerita hal berkaitan dengan psikologi. Kita berkaitan dengan spiritual. Kita berkaitan kesertaan psikologi dan spiritual ini. Ya, bukan kuat tubuh badan. Ya, sebab itu bila berhadapan dengan COVID ini, so siapa yang lebih tenang, siapa yang tidak menghadapi stres, siapa yang tidak jadi anti vaksin ya. Ya anti vaksin ni dia bukan soal hukum hakam sangat saya tengok, bukan saya perhatikan di sudut hukum hakam, ada jugalah ya seorang dua. Tapi kebanyakannya anti vaksin ini dia ada perasaan takut, psikologi takut. Ya. Takut ni adalah sakit psikologi dikaitkan dengan spiritual. Ya. Sebab itu dalam Al-Quran ini disebut sebagai wala takhaf wala tahzan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Ya, orang-orang yang takut sangat nak disuntik dengan vaksin ini jadi anti vaksin, dia cakaplah itu ini dan sebagainya. Ya, sebenarnya dia nak melindungi perasaan takut yang dia nak disuntik yang tak berapa sangat tu. Ya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, perasaan takut. Ya, ada yang takut dengan benda-benda lain, walaupun dah disuntik takut juga nak keluar. Dia sanggup berkurung. Yang dah kena, dia ada perasaan lagi apa yang dikatakan long covid. Ya, long covid ini walaupun dia dah divaksin, dah dirawat, dah sembuh, dah keluar dari pusat rawatan semua, tapi dia ada bimbang lagi. So anxiety ini, hidupnya dah tak seperti dulu. Bimbang jumpa orang, bimbang dijangkiti. So spiritual dia down, spiritual dia rosak. Macam mana nak meneruskan kehidupan, macam mana nak berjuang. Untuk diri sendiri pun dia tak larat, macam mana dia nak memperjuangkan, nak menegakkan kehidupan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. So kekuatan kita adalah kekuatan spiritual. Ya, marilah kita kembalikan kekuatan spiritual pada diri kita, ya, pada keluarga kita, ya, dan kepada umat kita. Ya, tanpa kekuatan spiritual ini, kita tidak boleh nak pergi ke mana. Ya, makanya sebagai seorang yang prihatin tentang hal-hal seperti ini, ya, kalau kita sebagai spiritual care provider, ya, sebenarnya kalau di hospital yang sekarang ni macam di Hospital Sungai Buloh yang sudah mula menawarkan perkhidmatan spiritual care ini, mereka digelar sebagai spiritual care provider atau spiritual care professional. Jadi mereka bila bertemu dengan pesakit-pesakit COVID di Hospital Sungai Buloh ini, sama ada dalam yang kritikal, end life atau sebagainya, dia selain fizikal ubat-ubatan yang diberikan, dia mendekati pesakit-pesakit ini dengan isu-isu yang berkaitan dengan spiritual. Rupa-rupanya bila sakit mula protes, Tuhan, kenapa yang kena COVID ni saya? Kenapa tidak orang lain? Saya sembahyang juga, saya puasa juga, saya pergi haji juga melalui tabung haji. Bukan sekali dua saya pergi haji. Dia dah 2 kali dah pergi umrah lagi. Tapi saya juga yang kena COVID. Dia dah protes dah. Dia menghadapi sakit spiritual tu. Sama bila kami jumpa geng-geng yang kena kanser, bila kena kanser, sakit jantung, sakit-sakit yang kritikal, kenapa saya yang dipilih sakit kanser ramai-ramai orang? Kenapa saya yang kena? Yang jahat tak kena. Yang tak pernah pergi masjid pula yang tak kena. Dia pula murah rezekinya. Dibanding-banding, seolah-olah apa yang dibuat tu tidak. Betul, sangkut kembali. Kita dah clearing. Okey, sekejap ya tuan-tuan. Dalam keadaan seperti itu saya Alhamdulillah. Dalam keadaan seperti itu saya katakan orang ini sudah protes Tuhannya. Mereka sudah protes Tuhannya. Dia sakit dah sebenarnya
kalau itu, dan sakitnya adalah sakit yang kritikal. Kalau ditakdirkan dalam dia mula protes Tuhan, kena pula COVID, kita pun tak tahu ya, kalau dia kena tahap 3, 4, 5 dalam keadaan protes itu tiba-tiba dia mati. Allahu Akbar. Di mana kalimah la ilaha illallah. Ya, pernah ada berlaku bencana banjir besar ya, di sebuah negeri ya. Saya dan tim ya, dihantar oleh ya agensi Islam ni. Bila sampai ke setengah-setengah tempat tu, oh kita bukan nak beras, apa makan-makan ni. Ya. Ya. So masjid kita tak pernah kurang orang. Masjid kita sentiasa ada orang, majlis ilmu kita jalan. Ya, tapi kenapa teruk sangat musibah yang dijatuhkan ni? Ya. So kita dah nampak dah. Ya, ada apa yang dikatakan secara berjamaah protes Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, musibah yang Allah berikan pada kita ini sama ada bentuknya besar ataupun kecil, parah ataupun tidak. Take to our mind, jangan sekali-sekali kita protes Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut sebagai spiritual distress. Ya, orang-orang yang seperti ini menghadapi keresahan spiritual. So keresahan spiritual ini ya yang dibimbangi kalau dia sakit, kalau dia diterima penyakit-penyakit kritikal, ya orang-orang seperti ini selain ya ditakuti. Ya, kalau dalam Al-Quran disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan beriman. Ya, dikhawatiri orang seperti ini akhir kalimahnya tidak ada la ilaha illallah. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain ditakuti kalau sakit tapi kita berjiwa protes, ya Allah tidak redha dengan kita, makin berat sakit kita. Ditambah lagi berat sakit kita. Dan seterusnya, paling tidak walaupun tidak protes tapi kita tidak redha. Ya, kita tidak redha dengan musibah-musibah yang menimpa kita, ya. Makanya kita ditakuti sakit kita payah nak sembuh, payah sangat nak sembuh. Ya, mengikut kajian memang benar ya, mengikut kajian ya orang-orang yang kurang spiritualnya bila dia ditimpa sakit ya dari segi kesembuhan ya mereka ini akan ya lebih lambat untuk sembuh. Kenapa lebih lambat? Sama ada di situ Allah salah ya nak kaitkan dengan kemurkaannya ya ataupun ya apabila orang-orang ini tidak redha maka jiwanya akan lebih tertekan yang akan memberikan kesannya kepada organ-organ lain termasuk jantung ya tekanan darah dan sebagainya dan lebih parah. Ini kenyataan dia. Sebab itu cara hidup Islam ni sempurna ya. Apabila dikatakan bahawa Islam itu ada jasad dan roh. Ya, jadi hari ini kita membincangkan hal-hal kesejahteraan psikologi dan spiritual. Ini ialah kita membincangkan hal dalaman. Ya. Jadi minda yang mengutamakan kesejahteraan spiritual ini kena ada ya di dalam minda umat Islam semua. Ya, apa-apa kita mesti utamakan spiritual ya dalam keluarga kita, dalam diri kita, ya di jabatan, ya di kerajaan, ya kita mesti mengutamakan agenda spiritual ini. Ya, sebab kalau kita tidak mengutamakan agenda spiritual ini, ya bermaksud ya kita tidak adil ya dengan tubuh badan kita, ya dengan sistem yang kita sendiri ya uruskan kita adakan ini. Ya, sebab itu adalah keperluan yang memenuhi fitrah manusia, iaitu spiritual. Makanya PFA yang membicarakan ya PFA psychospiritual ini ialah memberikan ya gambaran ya supaya semua manusia ini secara individu, secara komuniti, secara keluarganya ya yang berada di jabatan ya ataupun rakyat keseluruhan yang mereka membawa agenda spiritual. Ya jangan ya kita berspiritual apabila dapat jemputan untuk tunaikan haji seumur hidup sekali yang dikeluarkan oleh tuan-tuan lah tabung haji. Allahu Akbar ya. Masa itulah kita nak merasakan
menghayati 40 hari spiritual, iaitu ketika kita menunaikan fardu haji di Mekah selama 40 hari. Saya tak tahu macam mana haji sekarang akan datang ya, dengan endemik ini. Masih 40 hari ke tuan-tuan? Dah ada peraturan baru? Sambil-sambil nak tanya ni. Belum lagi doktor, belum ada penetapan lagi. Oh, belum ada penetapan. Betul. Ya. Mungkin ialah kita ikutlah ikut Arab Saudi lah ya. Kita negara yang akan pergi sana memang ikut peraturan negara. Tak apalah tu ya. Pengalaman saya pergi haji itu masa umur saya 39 ya. Saya ingat umur 39 ya, tapi zaman dah lama lah ya, cerita 20 tahun dahulu ke apa gitulah. Ya. So memanglah masa tu Allahu Akbar ya, spiritual tu tinggi sangat, berebut-rebut. Ya, nak pergi solat subuh, before subuh, ya nak qiyamul lail di hadapan Kaabah, ya pergi buat umrahnya sebelum haji sebenarnya, sehingga haji sebenarnya kita dah letih dah setengahnya ya. Ya, berkali-kali pergi umrah, ya di tangan sentiasa ada tasbih ya. Alhamdulillah 40 hari itu kita mengambil berat hal yang berkaitan tentang spiritual. Spiritual care kita ini cukup terjaga. Alhamdulillah. Ya. Tapi takkanlah spiritual care, pendekatan hal berkaitan spiritual itu hanya ketika seumur hidup sekali, ya, iaitu ketika musim haji. No, kita tak nak. Ya. Apakah spiritual care itu hanya menunggu sebulan di bulan Ramadan? Ya, sehingga Allah Ta'ala buat begitu rupa. Tahu dah Allah Ta'ala ya, dengan tentang perangai manusia yang suka lupa ni, lupa daratan ya. Setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu, 11 bulan tu memang leka dan lalai. Ya, tak peduli masjid, tak peduli Al-Quran, tak peduli hal-hal sunnah, ya. Tak ada zikir hidupnya. Ya, lupa ya. Tapi saya yakin tuan-tuan di tabung haji tidak begitu ya. Sebab title yang dipegang oleh tuan-tuan ni, tabung haji macam saya di JAKIM lah, Jabatan Kemajuan Islam ya. Kerja pakai songkok, ya, walaupun pakai tali leher, bila letak songkok kat kepala, so ada perasaan spiritual tu kena jaga. Cara cakap, cara berjalan, cara bergaul nak kena jaga, cara berpakaian ya. Okey, ada nilai spiritual itu. Tapi yang lain, agensi lain, orang awam biasa, daripada 32 juta rakyat Malaysia, 22 juta ialah orang Islam, bagaimana yang lain? Ya, menunggu Ramadan sebagai bulan spiritual sebulan 30 hari daripada 365 hari yang lain yang tidak spiritual. Ya, dalam sebulan ya, ada dalam 30 hari, hari Jumaat adalah hari spiritual. Ya, spiritual care ya, yang dikata Sayyidul Ayam Jumaat ini. Ya, semacam hari ini. Ya, ada majlis ilmu, baca Al-Quran, ya ada majlis tahlil, ingat arwah-arwah, ya dikirimkan ya bacaan hadiah ya untuk bertahlil dan sebagainya. Tak apa tu. So alhamdulillah ada jadual paling tidak, tapi ada orang yang Jumaat pun tak peduli seperti yang saya katakan tadi. Ini dia. So agenda seperti itu tidak ada. So bagaimana apabila kita menghadapi ujian spiritual yang begitu parah sekarang ini? Ini dia ya. So macam mana kita tidak tahu ya. Sedangkan sebelum ni pun kita tidak peduli, macam mana kita nak peduli dalam sesuatu tiba-tiba kita ditimpa wabak pandemik yang seperti yang berlaku ini. Tidak terkejut kita bila cerita ada orang kemurungan, ya ada orang bunuh diri, ya ada orang stressful dan sebagainya. Kita tidak heran. So para petugas apa kaunselor apa semua sekarang ni memang beratlah ya untuk waktu terdekat ini ya, waktu sekarang ini yang sedang berjalan masanya. Wallahu alam sampai bila keadaan ini akan terjadi. Hari Jumaat macam hari ini semua berebut solat Jumaat. Ya, sebelum ni sampai memprotes dan sebagainya, fitnah memfitnah, kata mengata, ya macam di Facebook ya, kalau saya tengok tulisan begitu kasar, Allahu Akbar, menggambarkan keparahan spiritual ummah. Ya, maki hamun apa semua itu sebenarnya datang daripada diri jiwa dalaman yang sudah rosak ya, yang penuh dengan kemarahan. Quran kata wala taghdab, jangan kamu marah ya, tapi itulah gambaran yang dikeluarkan melalui penulisan dan sebagainya dalam Facebook dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya, tidak ada siapa yang terlepas daripada fitnah penulisan sekarang ini. Ya, macam-macam yang berlaku. Inilah gambaran yang berlaku. Allahu Akbar, ya, kita takut. So
So kita didik manusia supaya prihatin sikit dengan hal yang berkaitan spiritual ini. Okey tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian. Next ya. Lalu kita jadilah orang yang prihatin untuk melihat siapa-siapakah yang sudah berhadapan dengan masalah spiritual ini. Mungkin sekali ceramah ini layalah kita nak kenal hal-hal yang sakit-sakit yang berkaitan spiritual, hal-hal psikologi ini. Tapi paling tidak kita menganjurkan di sini 3L. Jadilah orang yang matanya tajam untuk melihat situasi di sekeliling kita. Paling tidak lihatlah tubuh diri kita. Kita ni sebenarnya sudah menghadapi masalah spiritual, psikologi ataupun tidak. Keluar sikit, kalau kita bapa, tajamkanlah mata kita, lihatlah, look untuk melihat apakah ahli keluarga kita, isteri kita, anak bungsu kita yang sedang di universiti atau sebagainya. Dan sudah dihinggapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ataupun psikologi ini. Jadi kalau kita tidak perhati, terlepas pandang, ini yang bahaya. Tiba-tiba anak kita mengadu kepada teman lelaki dia. Ini yang bimbang ya. Kalau kita tidak prihatin, ada orang lain yang prihatin, dapat salah nasihat, berlaku kerosakan yang lain. Sebab di situ seolah-olah wujud ketidaktelitian kita, tidak tajam mata seorang ayah untuk memerhatikan ahli keluarganya yang tidak berapa ramai. Begitu juga dalam jiran kita, keliling kita yang ada, apakah ada tanda-tanda ketegangan spiritual. Saya heran apabila ada cerita kibar bendera putih hari itu macam mana sistem hidup berjiran kita tak tajam ke mata kita untuk melihat jiran tetangga kita yang mungkin masa pandemik hari itu tidak ada call ke, tidak ada hubungan ke, yang ketiga link tu tidak ada hubungan ke, sehingga tiba-tiba ada yang terpaksa kibar bendera, tidak ada adik-beradik ke, telinga kita tak dengar ke 3L ini. Perhatikanlah yang ada di sekeliling kita. So kita ni PFA menawarkan 3L supaya kita sentiasa look melihat, kita sentiasa mendengar, kita sentiasa ada link dengan orang-orang yang berhampiran dengan kita. Paling tidak diri kita sendiri, paling tidak anak-anak kita, jiran tetangga kita, dan orang-orang yang bersama kita. Kalau tuan-tuan kerja di tabung haji, orang-orang yang ada di bawah kita sebagai ketua-ketua jabatan. Kena tengok anak buah tu. Sebab nature kerja yang kita hadapi kadang-kadang memang ada yang stres sangat musim COVID ni. Musim COVID ni macam kami di bahagian penyelidikan JAKI memang agak stres. Sebab segala peraturan-peraturan SOP yang berkaitan tentang agama, solat nak rapat ke, nak jarak ke, berapa jarak ke, nak raya macam mana, tak boleh raya ke, nak puasa macam mana, boleh tarawih, tak boleh tarawih, yang berlaku kematian macam mana pengurusan jenazahnya, siapa nak mandikan, nak tayamum ke, tayamum macam mana, semua kami yang buat di bahagian saya. Saya lah, saya kebetulan ketua cawangan syariah di sini, saya lead benda tu. Orang semua cuti, kita kerja memikirkan. Lepas tu bila dibuat garis panduan ada yang marah, tapi sebab dia tak tahu muka kita yang buat, dia tak marahlah kat kita. Memanglah benda tu diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara, tapi yang berkaitan tentang agama memang JAKIM di bahagian penyelidikan lah. 2 tahun kami berurusan benda seperti ini. Saya ingat lagi bila ada terpaksa raya di rumah. Allah, yang marah betul orang. Saya dengan adik-beradik pun pakat tanya, mesti kau yang buat ni, mesti kau tahu raya macam mana, raya macam mana. Alhamdulillah berkat kesabaran, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dengan solat dan sembahyang, alhamdulillah kita dah mula keluar dah. Ini nak cuti 4 hari ni. Maulid Rasul ni 19 hari bulan. Isnin tu rata-rata orang cuti. Ada yang balik lebih awal. Kita gembiralah mudah-mudahan tidak pula merebak lagi lah. Pandai-pandailah untuk kawal diri. So look, listen, link. Kita kena perhati semua.
Ya, kita tak nak setakat pandemik biasa tu, sakit-sakit biasa tak apa, jangan ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang murung, ada yang anxiety, ada depression dan sebagainya. Ya, kita tak nak benda-benda itu berlaku. Okay, next ya, sensitif ya, kita kena sensitif, semua orang kena sensitif ya. Di jabatan-jabatan ni kalau yang perlu BDR, izinkan BDR. Ya, sebab dia ada anak di rumah. Jangan kita nak berkeras pula mentang-mentang kita bos. Ya, tak boleh. Ya, kalau anak di rumah tu ya, kalau kita tak ada, ditinggal begitu saja, kadang-kadang dia mula masuk dapur, dia mandai-mandai masak. Ya, walaupun masa kita ada, kita minta dia tolong masak, dia tak nak tolong. Alah, potong-potong bawang dia pun tak nak potong, walaupun dia alah umur 12 tahun, 11 tahun boleh tolong. Tapi bila kita tak ada, perut dia lapar, mulalah dibuka ya, dapur gas dan sebagainya. Kerungsing. Ya, kerongsingan itu tiba-tiba diadukan kat bos. Bos, saya nak BDR bos. Bekerja dari rumah. Tak boleh. Ini bukan giliran kamu. Ya, giliran kamu hanya hari Jumaat. Tapi bos, saya ada anak di rumah tu semua kecil-kecil, saya bimbang lah. Anxiety itu. Dia memikirkan apa yang berlaku betul. Ya, maka kalau tidak dilayan, ya, kita tak sedar perasaan orang bawah, dia akhirnya stres dia. Mulalah bila stres, kerja pun dah tak seronok. Ya, mulalah dia buat gosip sana, gosip sini. Ya, di jabatan ni kalau banyak gosip, tahulah ya, bos-bos kena tahu. Ya, kalau dia tengah sembang rancak, tiba-tiba kita lalu terus macam tak ada apa-apa. Itu ada something tu. Ya. Kita sebagai bos kena tahu ya suasana-suasana itu. Yang kata look, listen dan link ni tadi. Ya, kalau tak sedar juga kacau. Ya, tiba-tiba prestasi down. Ya. Jangan nak disalahkan anak buah. Ya, saya penyelidik mungkin tak rasa sangat kerja saya researcher. Ya. Tapi bila timbul hal-hal yang seperti ini, ya, kami kena kuat sikit ya membuat research yang berkaitan untuk spiritual ini. Ini boleh kongsilah semacam hari ini. Okey. Seterusnya kalau kita perhatikannya dalam konteks ini, apakah kekuatan kita? Ya. Next ya. Okey. Marilah kita ya sama-sama ya mengambil berat antara elemen-elemen yang penting dalam kehidupan kita di dalam Islam ini. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan iman. Yang kedua, berkaitan dengan Islam, sistem hidup. Yang ketiga, konsep ihsan yang membentuk akhlak kita. Ya. Yang keempat ialah hal-hal yang berkaitan tentang penjagaan kesihatan fizikal dan mental. Dan yang kelima, ia tanggungjawab sosial dan komuniti. Dalam PFA ini, ya, secara individu, secara keluarga, dalam komuniti, kita semua kena bersetuju untuk menitik beratkan hal-hal keimanan. Apa itu keimanan? Secara mudah kalau saya nak kata, jangan ada sesiapa pun di kalangan kita secara individu, keluarga, komuniti kita, ya, dan ummah keseluruhan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jangan terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan sehat, yang fardu-fardu itu kita dituntut buat. Tapi ada juga yang abai. Tak langsung buat sunatnya. Ya, kalau buat yang wajib, ya, iaitu solat yang wajib, tak buat yang sunat, itu okey. Ya, tapi yang tinggal terus. Dalam pandemik pun tak ada perubahan. Kalau dah berbilion ummah tidak peduli yang ini, itulah yang musibah turun. Kerana apa? Kita sudah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran hanya dibaca tunggu bulan Ramadan. Sepatutnya sebelum kita buka WhatsApp, ya, pagi bangkit tidur tu sebelum baca yang lain, WhatsApp atau sebagainya, paling tidak kita boleh tengok ya apa yang disebut Al-Quran itu sendiri. Awal pagi sebelum membaca pertama, belum membaca lain, pertama sepatutnya yang kita baca itu adalah Al-Quran. Ya, sebab ya Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'anu wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mengambil berat Al-Quran, di mana kamu belajar Al-Quran dan akhirnya kamu menyampaikan ya ajaran Al-Quran itu sendiri. Tapi pagi-pagi yang kita buka
Sehingga langsung awal pagi tak baca Al-Quran. Sehari tak, seminggu tak, sebulan tak. Tunggu bulan Ramadan. So orang ini sebenarnya sudah putus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terputus dah. Apa makna terputus di situ? Kitab yang diberikan, surat yang kalau kita kata surat yang dibagi oleh Allah Taala, kita pun tak sudi nak baca. Orang ini sudah terputus. Begitu juga ya, jarang kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, mintalah, tadalah. Minta apa-apa saja. Kalau aku tak bagi jawapan, tak makbulkan segera pun, adalah ganti untuk kamu paling tidak ya pahala di akhirat nanti. Jarang kita menadah. Menadah ya hanya apabila TV3 ya siarkan doa ya yang kata ya na'udzubika minal junun wal baras ya wasaiil asqam ya kerana musim musibah ini. TV yang baca. Yang kita sampai dah 2 tahun sekarang ini pun kita tak hafal-hafal lagi. Sedangkan doa itu ialah bentuk komunikasi yang menghubungkan kita direct dengan Allah Subhanahu wa taala. So jarang kita berdoa. Lepas solat kita lari, belah begitu saja, menampakkan sifat sombong kita. So orang-orang ini sebenarnya telah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada orang tanya saya, apa lagi selain Tuhan sebut tadi, daripada 3 tu? Saya tanya, kamu ada tak berzikir dalam sehari la ilaha illallah 100 ke? Kalau terbaik 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, dia kata tunggulah kalau ada tahlil Tuhan ya. Ataupun ada imam bawa dalam solat, ya abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rata-rata saya jumpa ada orang kita ni tidak ada amalan mengamal zikir sehari 1000 kali. Tuan-tuan, ni standard kita ni, orang Islam ni sebenarnya paling tidak sehari zikir la ilaha illallah 1000 kali. Selawat ke atas Nabi paling tidak sehari 100 kali. Begitu juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan pada Allah taala ya paling tidak sehari 100 kali. Ya sifat dia ialah 100 1000. So kalau kita tak amal yang macam tu tuan-tuan, sebenarnya kita dah lama dah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tanya macam tu, macam mana agak-agak? Ada amal 100 zikir Astaghfirullahalazim sehari ya 100 kali, istighfar sehari 100 kali ada, selawat sehari selawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari 100 kali ada. Ya. Tunggu selawat ketika membaca selawat Ibrahimiyah lah ketika tayat akhir dalam solat, itulah selawat saya. Ya tak best lah kalau macam tu ya, sedangkan ya Rasulullah SAW tahu siapa orang hambanya yang berselawat kepada kita ya. Rasulullah tahu macam hari Jumaat ni Rasulullah yang mengharapkan selawat kita. Ya, perintah selawat tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, tiap hari Jumaat khatib membacakan khutbah ya, dan lepas khutbah selang antara dua itu inilah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa maknanya? Ya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Tapi tiba-tiba kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, ya pergi umrah dah banyak kali sebagiannya ya, tapi kedekut nak berselawat kepada Nabi, sehingga Nabi kata, siapa yang paling kedekut, iaitulah orang yang disebut namaku, dia tidak mahu berselawat. Dan bukan kedekut duit. Ya, tidak mahu berselawat. Hari Jumaat ni memang dituntut sangat berselawat. Ya. Tuan-tuan, Nabi tahu siapa yang tak berselawat kepadanya, ya. Nabi tahu. Jadi antara orang yang beriman percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, yang kata putus hubungan dengan Allah Ta'ala tadi, zikir pun tak, doa pun tak, kurang, jarang, apa semua, tunggu waktu-waktu tertentu. La ilaha illallah tunggu waktu tertentu. Ya, membaca Al-Quran kita Allah pun tunggu waktu tertentu Ramadan atau bulan tertentu Ramadan dan sebagainya, hari Jumaat tertentu Ramadan. Percaya yang kepada Rasul itu selawat pun hanya tunggu hari Jumaat atau dalam solat. Yang lain tidak. Susah orang ini adalah orang yang sudah terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Jadi kita sudah terputus, rata-rata sudah terputus. Ya, bila saya berceramah benda-benda macam ni di mana-mana, bila saya ungkit ataupun saya sebut benda ni sebagai indeks spirituality dalam PFA sebagai indeks spirituality ini, rata-rata mengaku, Tuan, kalau macam tu 100 ribu tu kami memang lama tak amal, dan tak amal pun hanya hari ini terasa sangat bila Tuan sebut. Ya, memang kami tak amal. So macam mana? Akulah kita sama-sama terputus. Ya. Ya. So memang dah terputus sebagian besar. So hari ini bila saya sebut tuan-tuan, ya, agenda pertama yang berkaitan psikospiritual ini adalah untuk merubah diri, untuk merubah keluarga, ya, untuk merubah community kita ini, dan ummah keseluruhan kita kena ada agenda. Sayang diri dengan istighfar, astaghfirullahalazim 100 kali sehari. Kita mesti ada hubungan direct kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah tahu siapa yang berhubung pada dirinya dia setiap hari itu. Dia tahu siapa yang menghubungi melalui selawat pada Nabi 100 kali paling tidak, ada yang beramal 1000 kali. Dan kita dengan Allah SWT paling tidak zikir la ilaha illallah 1000 kali. Insya-Allah diri kita, keluarga kita, komuniti kita, ummah kita akan berkat hidupnya. Ya. Akan berkat hidupnya. Cubalah tuan-tuan, ya, mulai hari ini sebagai semua pekerja tabung haji ini, kita menghidupkan agenda spirituality ini secara harian. 100 hari selawat kepada Nabi, 100 hari 100 hari selawat pada 100 hari istighfar pada diri sendiri sebab sayang diri, ya, kita mengaku dosa pada Allah Taala. 100 kali kita selawat pada Nabi, ya, tanda hubungan kita pada Nabi. Tiap hari kita berselawat menghubungi Nabi 100 kali dan 1000 kali la ilaha illallah. Saya yakin tuan-tuan, ya, jabatan kita akan berubah, diri kita akan berubah, keluarga kita akan berubah. Cuba disiplinkan. Sebab ini agenda pertama kalau kita nak melaksanakan PFA, iman. Ya, iman mesti kena jadi agenda. Jangan putuskan. Inilah kekuatan kita. Inilah, ya, apa yang dikatakan spiritual. Ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya, kalau kita sentiasa ada hubungan kerohanian, ya, dengan pencipta kita, kepada Rasulullah, walaupun dah ya wafat Rasulullah, tapi kita ada hubungan, inilah kekuatan kita. Ya, fizikal, internet, teknologi itu semua adalah membantu. Ya, tapi itu semua boleh jam, tak ada kekuatan kalau tidak ada hubungan yang dikatakan spiritual ini. Okey, yang kedua berkaitan dengan Islam. Islam ni sistem cara. Ya. Yang dikata Islam nizamul hayah. Percayalah tuan-tuan, ya. Bila kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya, bila kita redha dengan Allah, redha dengan Islam sebagai agama ini, ya, bukan maknanya, ya, kerja Islam ini hanya kerja tabung haji, kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ya, pengalaman kami nak melaksanakan Islam ni rupanya susah sangat, ya. Saya dah kerja JAKIM ni 20 tahun lebih dah. Ya, nak buat halal cukup susah, ya. Nak menjelmakan Islam, ya, dalam kehidupan, ya, supaya tutup aurat, ya. Oh, kempen dari tahun 70-an lagi. Alhamdulillah, ya, sekarang orang buat maksiat pun, ya, dia menutup aurat. Ya. Tapi apa itu Islam? Ya, yang kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa itu Islam? Islam itu ialah nizamul hayat. Ya. Rupanya tuan-tuan, dalam kita ni agensi Islam nak memperjuangkan Islam di sudut pendidikan, Islam di sudut ekonomi, Islam di sudut perundangan, Islam di sudut itu, Islam di sudut ini, ramai lagi yang jahil di bawah-bawah ini. Itu yang akhirnya kena sakit spiritual. Itu yang ramai kena sakit psikologi. Rupanya kita dah cakap tinggi-tinggi, ramai lagi di bawah itu, ya, yang jahil-jahil tentang agama Islam. Ya. So ahli keluarga agensi Islam mungkin tak ada masalah sangat. Tapi yang di luar sana, Allahu Akbar. Ya, sebab itu kes-kes perceraian tuan-tuan cukup banyak. Ya. Jadi kami ada bahagian keluarga sosial komuniti, ya, kita kumpulkan data-data yang berkaitan perceraian seluruh negara. Musim Covid ni ramai yang bercerai. Ya.
hilang sabar, maki hamun. Ya. Yang saya katakan tadi ialah kerana stres lah. Maka stres itu dilepaskan melalui kata-kata mulut dan sebagainya. Ya. Isteri tak tahan, suami tak tahan, anak pun tak tahan. Ya, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Ya. So tadi dikaitkan dengan iman mereka terputus. Jadi seolah-olah hilang. Hanyut kita. Hanyut daripada radar hidup kita. Radar spiritual. Tapi rupanya di masa sama penghayatan Islam di musim kawik ni yang sepatutnya duduk dalam rumah masa itulah dia solat jamaah. Ya. Hidup solat jamaah, dia bersama makan bersama. Peluang-peluang tu tidak diguna. Yang diguna masa itulah dia duduk ramai-ramai dengan keluarga berhibur, ya, tayang video entah apa-apa, ya. Yang bukan mengundang rahmat, mengundang murka Allah SWT. Bukan kata dalam Islam hiburan itu salah, tidak. Kita perlu hiburan. Saya nak hiburan, tuan-tuan nak hiburan, sebab itu sekali-sekala kita perlu pergi piknik. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang hiburan yang mengundang maksiat. Tuan-tuan ni kalau perhati anak-anak kita, kalau tak teliti tuan-tuan game yang ada, ya tengok ya handset anak-anak kita. Bimbang tuan-tuan. Kita ya yang kata Luke tadi, kita prihatin melalui pelik penglihatan apa yang dibuat anak-anak kita. Dia cari hiburan, sekarang semua di hujung jari. Nak tengok seks pun di hujung jari. Allahu Akbar. LGBT tuan-tuan. Dia berhubung sekarang melalui semua hujung jari. Dia cuma terhalang untuk bertemu saja. Yang dikata man sex man, woman sex woman. Ya, yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala ini. So cara hidup Islam ini, di masa kita berjuang untuk Islam nizamul haya, nak laksanakan undang-undang itu, ya, ekonomi itu, pendidikan begitu. Ya, yes, betul. Kita nak semua itu. Sistem itu kita nak. Tapi yang di bawah-bawah rupanya masih jahil. Ya, yang akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ada angka kata LGBT ni 300,000 orang di Malaysia LGBT. Tuan-tuan jangan terkejut. Kalau LGBT 300,000, itu yang berangka. Kalau penagih dada setiap satu tu ada 4 bebas. Macam mana? LGBT itu lebih kurang. So apa kehidupan LGBT? Itu kehidupan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tiba-tiba kita pun tak tahu. Tak apa ke anak kita dah mulai cenderung look. Tu kita kurang untuk memerhati perubahan anak-anak kita. Tuan-tuan, anak yang terlibat dengan LGBT last kali dia akan mental, tuan-tuan. Percaya cakap saya. Ya, kami ada pakar kat sini, ada satu doktor tu. Dia pakai LGBT. Dan dia kata budak-budak ni dia jiwanya tertekan, ya, sebab dia menentang fitrah. Tapi macam mana saya tanya? Mak bapak ni boleh tak perasan ke anak dia terlibat dengan LGBT? Ni masalahnya Dr. Ghaffar dia kata. Ni antara isu yang besar, ya. So kehidupan Islam itu tidak dihayati, ya. Kehidupan Islam itu tidak dihayati secara sepatutnya. Maka dalam keadaan itu kita sedihlah, ya. So masih ada masa lagi ke? Saya rasa itulah betul. Kita dah kekangan masa sebenarnya, Doktor. Mungkin 9.30 boleh betul lah. ringkaskan, betul, insya-Allah. Okey. Maaf, Doktor. Tak apa ya. Sebab saya pun tak ikut sangat format yang ada tu, tuan-tuan boleh baca, ya. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini ialah PFA ni menawarkan keprihatinan, sifat ihtimam di kalangan kita. Ya, jadilah manusia yang hidup seolah-olah kita sentiasa diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita bersifat ihsan, anta budallah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, prihatin pada diri kerana Allah Taala memerhati kita. Ya, begitu juga prihatin kepada keliling kita. Ya, kerana Allah akan tanya apa yang kita lakukan. Ya, usaha kita lakukan. Ya, bukan kejayaan Allah Taala seperti seekor burung pipit, ya, yang mencurahkan air ketika peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Dia bukan nak ditanya jayanya, tidak burung pipit, tapi apa yang diusahakan oleh burung pipit. Begitu juga, ya. So untuk menghadapi isu-isu berkaitan psikologi spiritual ini, kesihatan psikologi dan spiritual ini ialah sifat keprihatinan. Kerana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab hidup ni ada tanggungjawab, tuan-tuan, ya. Di dunia kita nak tanggung, di akhirat kita nak jawab. So maka di situ juga, ya, kita kena prihatinlah, ya, dengan sekeliling kita, ya, dalam
memerhatikan apa saja yang berlaku di depan atau di sekeliling kita ini. Dengan sifat yang begitulah saya merasakan bahawa mudah-mudahannya sakit-sakit mental, kegelisahan pada diri, pada keluarga, yang bersifat stres dalam komuniti kalau ramai-ramai kita menangani, insya-Allah kita akan dapat menghadapi cabaran itu lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekadar itu saja dalam tempoh lebih kurang sejam apa yang ingin saya sampaikan. Yang lain tu kalau tuan-tuan nak tengok PFA itu saya tak nak baca detail-detail boleh tengok sebab saya dah bagi pada urus dia. Kalau nak diedarkanlah So, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surid di atas perkongsian ilmu bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan satu tonik ataupun satu orang kata titik kekuatan untuk kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita, khususnya dalam orang kata pandemik COVID-19 yang kita rasa dah makin menghampiri kepada fasa endemik seperti yang dimaklumkan oleh yang berusaha doktor. Okey, alhamdulillah saya yakin dan percaya tuan-tuan haji, puan hajah dapat mencatat nota-nota yang diberikan oleh yang berusaha doktor tadi. Saya suka nak menyebut, saya sempat tatip orang kata formula 3L yang dikongsikan oleh yang berusaha doktor, iaitu look, listen and link. Ini dia orang kata poin yang cantik untuk kita letakkan dalam first aid kita tadi. Psycho-spiritual first aid. Saya duk kaji first aid ni rupa-rupanya kita kata peti bantuan awal, peti kecemasan awal. Sama juga bila kita melihat sesuatu kejadian, sesuatu yang menimpa kita dan keluarga kita, inilah dia first aid yang kita gunakan dalam psycho-spiritual untuk diri kita dan sekeliling kita seperti yang dinyatakan oleh yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar tadi. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Ghaffar di atas perkongsian ilmu bersama kami warga tabung haji pada pagi ini. Baik, seperti yang dijanjikan, saya akan tayangkan kita punya soalan. Kita punya soalan untuk kuis terkumpul. Jadi boleh tonton di skrin sekarang, dan kalau kata tak sempat nak tulis, screenshot saja soalan yang menyatakan. Jom kita tengok kuis terkumpul. Soalan ke-6 bagi kuis terkumpul. Sempena bulan Kaunseling PH 2021. Soalan seperti ditayangkan. Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan kesediaan menerima tugas baharu? A. Berfikiran terbuka. B. Gambarkan masalah. C. Fahamkan jenis tugas. D. Dapatkan kefahaman yang jelas dengan tugas baharu. Okey, alhamdulillah itu adalah soalan. Jadi seterusnya saya nak share juga program-program sepanjang bulan kaunseling seperti yang ada di skrin sekarang. InsyaAllah sepanjang bulan Oktober ni, kalau ikut kita dah bergerak hampir 2 minggu ataupun seminggu lah. Seminggu dah berjalan, kita ada banyak-banyak program di bulan kaunseling ni. InsyaAllah yang bakal menyusul, insyaAllah pada 21 Oktober nanti ada 2 program. Iaitu pada siang harinya kita ada program Apa Kata Pakar, mendepani trauma psikologi daripada Dr. Nurul Nadia binti Ismail. Dan insya-Allah pada malamnya 21 Oktober sempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada 19 ataupun 12 Rabiul Awal, insya-Allah pada 21 hari bulan pada jam 8 malam kita ada jemputan khas kita, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim yang akan menyampaikan tausiah Maulidur Rasul tentang tajuk Urus Stres Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah juga bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabatan Modal Insan menganjurkan bulan Semarak Cinta Rasul 1443 Hijri. Pelbagai program diadakan, antaranya video kapsul Fattabi'uni ini setiap hari, hadis syama'il Rasulullah pun setiap hari,
siri kuliah Mahabbatur Rasul akan diadakan setiap hari Isnin pada jam 8 malam. Ini antara kita punya penceramah jemputan kita, dan insya-Allah untuk siri yang kedua kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Adlin Nasri pada 18 Oktober 2021, dan insya-Allah pada kemuncaknya kita adakan tabung haji berselawat pada 21 Oktober 2021 insya-Allah. Dan seterusnya sebagai makluman terakhir, untuk diwar-warkan bersama, insya-Allah Jabatan Modal Ihsan akan menganjurkan majlis musabaqah tilawah Al-Quran insya-Allah pada 20 dan 21 Oktober 2021 secara dalam talian itu hari Rabu dan juga Khamis, bermula jam 7.45 malam sehingga 10.30 malam insya-Allah. Pelbagai program menarik yang kita anjurkan sepanjang orang kata bulan Oktober ini, insya-Allah marilah sama-sama kita ambil manfaat untuk kita raih sebaik mungkin ilmu yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Modal Ihsan. Jadi untuk akhirnya, sebelum saya nak tangguhkan kita punya pertemuan hari ini, saya tengok di talian masih lagi ada lebih kurang 168 di talian. Mungkin boleh onkan kamera, kita nak bergambar sikit dengan tetamu jemputan kita yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar. InsyaAllah kita boleh lihat wajah-wajah warga tabung haji yang masih berada di talian. Doktor dapat tengok ke, Doktor? Boleh tekan last gallery kalau ni. Okey, jom kita ambil gambar sekejap. Okey, ada yang tengah memandu pun ada, pengurus cawangan Dungun saya rasa. Hati-hati memandu Tuan Haji. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, sekali lagi 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Begitu juga segala penghargaan kepada yang berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surid di atas perkongsian ilmu bersama dengan kita. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi kepada semua warga tabung haji dan juga penonton-penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini, mudah-mudahan membawa satu erti yang bermakna untuk kita, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada lain rancangan. Insya-Allah ada rezeki minggu depan kita bertemu kembali untuk majlis bacaan Yasin dan juga tausiah pagi bersama penceramah jemputan pada siri berikutnya. Sekadar itu saja, marilah kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor, terima kasih semua. Insya-Allah jumpa lagi. Subhanallah walhamdulillah.